Selamat datang ke Majlis Perasmian Bangunan dan Galeri Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi memohon keberkatan ilahi, majlis mempersilakan Encik Ahmad Firdaus Syekh Muhammad, pelajar latihan industri Pusat Kepimpinan Wanita untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, pada petang yang penuh barakah ini, dengan penuh tawaduk kami menadah tangan ke hadrat-Mu, memohon kelancaran ke atas majlis perasmian bangunan dan galeri Tun Fatimah Hashim ini. Kami memohon kepada-Mu juga ya Allah, agar majlis ini dilimpahi rahmat dan keberkatan, hidayah dan inayah yang berpanjangan daripada-Mu. Jadikanlah kami golongan yang mendapat rahmat dan keberkatan serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa Engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagungan-Mu. Berikanlah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, kami memohon kesempurnaan, kami memohon insan daripada-Mu. Kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami daripada segala keburukan dan keaiban. Hindarilah kami daripada segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai. Ya Allah, Ya Tuhan kami yang memiliki kuasa di langit dan di bumi, kami pohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kami iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, serta keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Hajah Rohani Haji Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang berbahagia Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. M. Zawawi Ismail. Yang berbahagia Datuk Ter Leong Yap, Ahli Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Datin Mariam Abdul Kadir atau Kak Yam, semua orang kenal dia Kak Yam. Dan juga ahli-ahli keluarga Allahyarhamah Tun Fatimah Hashim. Ramai yang kenal Datuk Khalid ada bersama kerana dulu dia memang ahli fakulti perubatan di universiti ini. Yang berbahagia Profesor Datuk Engineer Dr. Osman Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, dan juga pengerusi jawatan kuasa Majlis Perasmian Bangunan dan Galeri Tun Fatimah Hashim. Datuk Nur Azhar Malaysia, Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa, dan Profesor Madya Dr. Madeline duduk di bawah juga, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita dan PPS. Ada tak? Sitting here. Para hadirin sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan dan merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Rohani Haji Abdul Karim kerana sudi menerima undangan untuk menyempurnakan majlis penamaan Bangunan Tun Fatimah Hashim dan perasmian Galeri Tun Fatimah Hashim. Saya bagi pihak semua mengambil kesempatan lah, although maybe one month too late, untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah atas pelantikan Yang Berhormat sebagai Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan bagi pihak MCWO, kita bagi double tahniah, because YB dulu, sekarang saya kata dia kena letak jawatan.
Dulu dia Vice President bagi Sarawak. Sekarang dia jadi menteri, tak boleh jadi Vice President lagi. So tapi kita dah ada dah succession. YB dah ada succession kan. Dia succession planning very good. Pasal YB dia main tekan-tekan button aja. Tekan button semua jalan. So thank you very much. Juga saya nak beritahu YB ni, I must thank you. Dia datang juga. She's actually not well. Dia demam ni dan batuk. Dia akibat pergi Bangladesh, lepas tu pergi ke Kazakhstan. Dan we had to leave her in Kazakhstan. Kita semua sedih sangat. Dia yang bawa lah saya balik, you look after me. I said, actually YB, I can diagnose, but I cannot do anything for you if anything happens on the plane because we are not equipped. So she stayed back, we admitted her, tapi dia kata itik dengan ayam bercakap dekat hospital. Anyway, let her tell the story. But anyway, she's back safe because her main concern was nak balik, nak angkat sumpah. So dia dapat angkat sumpah and cast the vote for the speaker. So that YB, you ceritalah pada dia orang nanti all these things that happen to you. So kita kehadiran YB ni memaparkan penghargaan kerajaan Malaysia dan Kementerian Pembangunan Wanita, apa kanak-kanak dan masyarakat ni. Keluarga. Saya ingat kanak-kanak ni. Terhadap sumbangan bakti dan kepewiraan serta perjuangan Tun Fatimah Hashim. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga dan selamat datang kepada ahli keluarga Allahyarham Tun yang sudi menyertai majlis ini. Dan nak rakamkanlah kita sangat terhutang budi jasa baik semua ahli keluarga, terutamanya Datin Kak Yam kita yang telah bukan saja bagi maklumat, dia bagi semua barang-barang termasuk dia punya sama menderma sebagai sebahagian koleksi Tun. Sekejap lagi kita semua dapat masuk dan kita lihat. Masih awal, kita boleh isi dengan banyak lagi. Dan saya baru tahu ahli-ahli keluarga kata I have 20 more albums. Tu masa kita nak mula itu susah nak dapat bahan-bahan. But now I think the collection will grow dan kita akan ada banyak lagi stories dan cerita untuk merakam dan dokumentasikan di galeri Perjuangan Tun Fatimah. Galeri Tun Fatimah adalah sebahagian daripada Pusat Kepimpinan Wanita yang kita tubuhkan dengan sokongan padu daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Malahan Kementerian telah meluluskan dana 4 juta untuk menubuhkan kursi kepimpinan wanita di pusat ini. Tapi kita memerlukanlah sumbangan yang lebih banyak untuk kursi ini kerana lebih banyak dan we can have more activities. Dan kita telah pun mendapat persetujuan seorang penyelidik terkenal dari UK iaitu Profesor Louis Morley who will come soon sebagai penyandang pertama kursi ini. Dan insya-Allah pusat ini akan menjadi pusat rujukan bagi kementerian dan negara dalam hal-hal berkaitan kepimpinan wanita. Pada jawatankuasa pelaksana, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tahu Profesor Datuk Engineer Dr. Osman Karim ni dan juga Prof Madlin dan Prof Khalid dan Jabatan Pembangunan. They've been working very hard to get the whole place ready. The pusat plus the gallery dan untuk nak letak lipstick dan sebagainya kepada building ni. This is a new building. YB dedicated to pusat pengurusan siswaza, tapi kerana fungsinya is pengurusan now, so we have a bit more space dan dia berkongsi dengan pusat kepimpinan wanita. Izinkan saya mencerita sedikit tentang Tun. Banyak juga saya tulis, saya tak tahu. Anyway, I'm going to share it with you. Tun Fatimah adalah seorang yang saya anggap sebagai ibu. Beliau adalah mentor dalam perkembangan kerjaya saya. Sungguh pun pengalaman saya bersama beliau adalah dalam konteks NGO, iaitu Majlis Pertubuhan Wanita Malaysia ataupun NCWO. Dan NCWO dan UKM ini
berkait sangat rapat. Banyak program kita lakukan bersama NCWO. Kementerian pun memberi kita $500,000 untuk menjalankan program keusahawanan bagi ibu tunggal, which we have completed 70 orang using a new model. Yang kita mahu, kalau boleh kementerian adopt this model, kerana model ini jelas berjaya, sustainable dari segi keusahawanan bagi ibu-ibu tunggal. It's not like come for 1 or 2 days workshop and then you go away. This is not, ini betul-betul hand holding. So itu satu. Baru-baru ini kita juga bekerjasama dengan NCWO menjelajah satu negara untuk mengutip maklum balas daripada wanita di seluruh negara tentang program transformasi negara. Dan banyak feedback kita telah dapat dan kita telah kemukakan kepada Kementerian Pembangunan Wanita. Dan students kita terlibat dengan program ini because they want to be student leaders. Dan kita ambil opportunity, peluang ini untuk melatih mereka sebagai leader, berinteraksi dengan wanita-wanita di akar umbi. Dan I think they are here with us also today. Ada tak? Bangun? Nak tengok? Bangun diri. A few of them are here. Mana lagi? Dia kata dia janji nak pakai baju NCWO. Oh, dia having exam. Sorry. So at least ada wakil. Ada lebih kurang 40 to 60 students were involved. They went around with us. And that was very good experience for us. So oleh kerana pengaruh Tun Fatimah ni as my mentor, mungkin a lot of you will recognize the influence, NGO influence on cara saya kerja di UKM. Terutamanya dari segi accountability social dan program kemasyarakatan, which I force on everyone, including the students. Dan juga masuk dalam penilaian program kemasyarakatan. Ini semua adalah tunjuk ajar Tun Fatimah dan saya bersyukur kerana mengenali Allah Yarham secara peribadi. Impak tu impak Tun bukan sahaja ke atas saya tetapi ke atas seluruh negara. Maka itulah tercetusnya idea untuk UKM mengabadikan jasa baik Tun sempena penubuhan pusat kepimpinan wanita. Kerana Tun adalah pemimpin wanita yang ulung. Jadi pada 12 September tahun lepas, saya dan rombongan UKM telah menemui keluarga Allah Yarham Tun di rumah Datuk Khalid. Dia bagi kita makan macam-macam masa kita pergi, sambutan yang amat baik. Dan kita menyatakan hasrat UKM untuk mengabadikan nama Tun Fatimah Hashim pada bangunan yang menempatkan pusat pengurusan siswazah dan pusat kepimpinan wanita. Penamaan bangunan ini adalah langkah yang amat kerdil berbanding sumbangan yang tak ternilai Tun. Beliau adalah lambang seorang yang memiliki semangat berkobar dan keazaman wanita yang kental di zaman awal perjuangan kemerdekaan dan kemudiannya memikul tanggungjawab membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Terlalu banyak yang boleh dipelajari daripada Tun dan generasinya yang telah mengasaskan negara ini. Mereka, Tun bersama Tunku Abdul Rahman, bapa merdeka kita dan bapa Malaysia, bekerja tanpa lelah untuk mencapai kemerdekaan dan pemerintahan sendiri pada tahun 57 tanpa tumpah darah. Dan dengan penuh hikmah, bijaksana dan pandangan jauh ke hadapan, mereka berunding dan berbincang dengan pelbagai pihak untuk melakar perlembagaan negara berasaskan semangat tolak ansur yang dikenali sebagai kontrak sosial. Bagi mereka yang diutamakan adalah kepentingan matlamat bersama, bukan kepentingan kelompok sendiri. Memperjuang kemakmuran sebagai destinasi yang dikongsi bersama dalam sebuah negara bangsa yang dibentuk dengan acuan sendiri. Tun memilih politik sebagai pendekatan menyumbang khidmat bakti kepada masyarakat dan membela golongan wanita.
Beliau mengemudi pergerakan kaum ibu, sekarang dikenali sebagai wanita UMNO, dan telah memperluaskan penyertaan di peringkat akar umbi selama 16 tahun sebagai pengerusinya, dan mengangkat pergerakan itu sebagai sayap utama dalam UMNO. Dan selain penglibatan menerusi saluran politik, Tun juga mengorbankan masa dan tenaganya menyusun gerakan wanita dalam sektor bukan kerajaan, menerusi penubuhan Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia atau NCWO pada 1963. Dan beliau menjadi presiden selama 24 tahun yang berhormat of NCWO. Dan saya nampak ada parallel lah. YB pun NCWO, NGO background, and we like that very much. NCWO punya orang tolong tepuk tangan. Kejayaan beliau dalam mengangkat kedudukan wanita dikaitkan dengan keupayaan luar biasa beliau dalam pengurusan kefahaman mendalam terhadap kemanusiaan serta pendekatan penuh berhemah namun tegas dalam menangani segala isu dalam masyarakat yang sangat patriarkal pada waktu itu. Itulah kekuatan Tun sebenarnya. Beliau akan memperoleh apa yang diinginkannya dengan tutur kata yang lembut dan ketegasan yang terpancar di matanya. Jadi kalau dia suruh kita buat apa, sukar kita nak mengatakan tidak atau no kepadanya. Saya pun tak pernah kata no pada beliau. Pelantikan beliau sebagai menteri pada Mei 1969 berlaku 9 hari selepas negara menghadapi krisis perkauman yang paling buruk. Dalam masa suram itulah beliau menyaksikan betapa pentingnya peranan wanita yang berani dan bersedia mengembling usaha merentasi garis perkauman dalam membantu mangsa-mangsa rusuhan kaum serta memastikan keharmonian dipulihkan untuk kembali mewujudkan kesejahteraan negara. Malangnya entah mengapa dan di mana silapnya, generasi muda hari ini membesar di dalam keadaan yang agak tegang dan mudah mencetus polarisasi. Sekolah rendah kita pun tidak mengembangkan socialization di kalangan kanak-kanak yang berbilang kaum. Ada yang tidak fasih bertutur dalam bahasa kebangsaan. Juga wujud prasangka agama, kaum dan budaya yang berterusan dalam masyarakat. Jadi penamaan bangunan dan pewujudan galeri atas nama Tun Fatimah adalah untuk memperingati kita supaya sentiasa menghimbau perasaan dan tindakan kita sendiri. Dengan jujur menilai sama ada kita benar-benar bergerak mengenapi wawasan Bapa Merdeka dan Tun Fatimah dan menjalani kehidupan berasaskan semangat dan aspirasi mereka. Nama bangunan dan galeri ini juga akan mengingatkan kita betapa senang seorang wanita yang hanya berpendidikan asas disebabkan keadaan pada masa itu dapat menjadi seorang wanita pintar, berjiwa besar, bersemangat gigih dan memiliki kebolehan dalam kepimpinan dan kefahaman mendalam terhadap kemanusiaan. Tun sangat dihormati. Sering menggunakan pendekatan berhemah namun tegas dalam menangani segala isu yang diperjuangkan. Tun memang sumber inspirasi bagi wanita. Semoga bakti Tun memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sri Kandi negara semangat bangsa, membina martabat menyemarak negara. Legasi Tun Fatimah amat luar biasa, memperkasa rakyat ke puncak jaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Tan Sri dan Chancellor di atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan dari Wakil Keluarga Tun Fatimah Hashim. Untuk itu, majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Yang Berbahagia Datin Mariam Abdul Qadir untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mohon maaf kalau soalan saya serak basah. Si
kita maklumlah dengan cukup bunyi, and I'm asthmatic also. Pagi tadi saya dah wheezing teruk sangat dah. Tapi alhamdulillah, makan ubat, I should be okay now. I should be able to give my speech. Yang berhormat Datuk Haji Rohani Haji Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zawawi Ismail, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Nurul Ainur Muhammad Nur, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Dr. Sharifah Hafsah, Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia Datuk Ter Leong Yap, Ahli Lembaga Pengarah Universiti. Profesor Datuk Dr. Osman Karim, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Merangkap Pengurusi Dewan Kuasa Penganjur, Timbalan Naib Chancellor dan juga Pengurusi Timbalan Naib Chancellor. Yang berhormat Profesor Dr. Madeline, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah. Titik berhormat para jemputan warga UKM, sahabat handai taulan arwah bonda saya Tun Fatimah yang adanya saya jemput khas ke sini daripada Masjid Bangsa, dan adik-adik saya semua sekalian. Saya ialah Mariam, anak sulung Tun Fatimah Hashim dan Tan Sri Kadi Yusof. Mewakili adik-adik saya serta cucu-cucu, ada 2 orang cucu di sini, ada 16 tapi 2 je dapat hadir, dan cicit dia tak ada yang dapat hadir, pasal yang cicit sekolah hari ini, maklumlah. Dan sebenarnya banyak adik-adik dan cucu cicit yang nak hadir, tapi oleh sebab it's a Wednesday, it's a working day and school day, jadi yang ada hanya di barisan hadapan saja, sikit saja. Kami cicit atau cucu kami memanggil arwah Tun Fatimah Mami. Jadi dalam ucapan nanti saya sebut Mami lah ya. Dan cucu-cucu panggil Atuk Mami, dan cicit panggil Nenek. Sebelum dia meninggal dia sempat berjumpa 6 orang nenek. Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur dan terharu mendapati bukan sahaja ahli keluarga yang sentiasa ingat dan rindu akan Mami dan Atuk Mami, tetapi sahabat handai, kenalan dan wanita Malaysia semuanya juga merasa kehilangannya. Kami ahli keluarga Tun Fatimah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Naib Chancellor serta Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia di atas penghormatan yang diberi kepada bonda kami Tun Fatimah. Semoga bangunan dan galeri Tun Fatimah ini menjadi sumber inspirasi bukan sahaja kepada anak-anak muda dan wanita, tetapi juga kepada semua mereka yang berjuang untuk meninggikan lagi martabat rakyat Malaysia. Hampir setahun selepas pemergian Mami, barulah kami adik-beradik cekalkan hati dan perasaan dan mula mengemas barang-barang Mami di rumahnya di Seri Kenangan. Dan bukan mudah nak mengemas barang dia, maklumlah saja, barang antik dia punya banyak, baju dia, barang-barang dia. It took us a long time to decide what to do with it. Saya dan adik-adik pernah juga berbincang untuk menubuh satu galeri peringatan KNF. K of course is Kadi dan F is Fatimah lah ya, so we always call it KNF. Dan untuk menempatkan semua perabot, barang-barang hiasan rumah dan lain-lain. Tetapi akhirnya kami hanya bahagi-bahagikan sahaja antara kami 6 beradik, saudara-saudara, adik-adik Mami dan juga sahabat-sahabat handai yang dapat semua barang-barang dia. Dan apabila Tan Sri Vice Chancellor datang berjumpa kami, saya kata malangnya lambat 3 tahun. Kalau datang lebih awal kan banyak barang boleh kami letak kat galeri. Sebab kalau dah dibagi adik-adik boleh kami ambil balik, dah dibagi orang susah nak ambil balik kan. Sebenarnya setelah Mami bersara
dia telah serahkan kepada Arkib Negara semua fail, surat-surat, diary, foto album dan keratan-keratan akhbar semasa bertugas sebagai menteri, member parlimen dan perjuangannya dalam NCWO. Yang dapat kami serahkan kepada galeri ini adalah uniform dia, diary dia, buku catatan kelas agama di Masjid Bangsa sebab dia memang rajin pergi kelas agama di Masjid Bangsa Sidip, serta barang-barang personal items yang Mami dah simpan dengan rapi. Dia kalau simpan barang, mungkin you like to know she's very meticulous. She's very meticulous lady. Dia simpan rapi barangnya, kemas. So bila kami buka, barang macam baru yang ada. So you will see nanti baju songket dia masa muda macam baru. Disimpan dengan rapi dalam kotak semua. Itu kami telah dapat serahkan kepada galeri ini. Kami juga telah menyerahkan barang-barang hiasan yang ada dalam simpanan kami. Adik saya Muhammad Shah, yang duduk di situ baju hitam tu, adik saya Muhammad Shah telah membuat salinan dokumen dan keratan-keratan akhbar termasuk surat perkahwinan mereka. Sejak perkahwinan mereka, kami telah pun membuat salinan dan berikan kepada galeri ini. Dan menghadiahkan buku-buku biografi yang telah dikarangkan oleh Nik Safiah dan ya Allah, Rukiah. Maaf Rukiah. Selepas bersara, Mami giat mengusahakan projek sosial dan kebajikan hingga akhir hayatnya. Projeknya yang terakhir ialah penerbitan buku Selera Petani, Cuisine of the Premiers. Dia ada dalam bahasa Malaysia dan juga translation dalam bahasa Inggeris, yang mencatat gaya hidup dan permakanan pribadi 4 orang Perdana Menteri. Dia sebenarnya telah pergi ke rumah seorang wanita yang menjadi tukang masak kepada 4 Perdana Menteri ini. Dan bila dia makan, bercerita, tapi dia kata, we should have it dalam buku. Semua orang boleh tahu macam mana menteri ini hidup, gaya dia, makanan dia yang dia suka hariannya. So that is the hasil. Dan buku ini telah ditulis sekarang oleh Datin Habibah, ada dekat situ, dan juga adik ipar saya Fadilah Yakin. Dan semua resepi-resepi itu telah dimasak oleh Puan saya lupa nama dia ada kat situ. Jadi dalam buku itu ada kami tinggalkan di sini, ya. Sebenarnya hasil penjualan buku ini ialah untuk mendirikan sebuah dapur lengkap belajar masak di rumah anak yatim di Kelang, dan dapur ini pun telah pun dapat kami sediakan. Dan juga untuk aktiviti Rismas, that is remaja Masjid Bangsa Asidik. Ini adalah satu peninggalan, ini adalah satu legasi peninggalan Mami yang terakhir. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Hajah Rohani, kepada Yang Berbahagia Naib Chancellor UKM Profesor Tan Sri Sharifah Hapsah, dan kepada pengurusi dan lembaga pengarah UKM di atas penghormatan yang diberi kepada Bonda Tun Fatimah. Mami bukan sahaja milik kami, tetapi Tun Fatimah juga milik negara dan rakyat Malaysia. She doesn't belong to us only, she belongs to the whole nation. Maaf saya. And that is how we should look at her. Thank you very much. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita pada petang ini diteruskan lagi dengan ucapan perasmian oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Hajah Rohani Haji Abdul Karim untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan bangunan dan galeri Tun Fatimah Hashim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zawawi Ismail, Pengurusi Lembaga Pengarah UKM. Kepada Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hapsah Said Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM. Yang Berbahagia Datin Mariam Abdul Kadir serta keluarga Tun Fatimah Hashim, we are all with you
kita pun terasa sebab juga dengan apa yang telah diutarakan, and indeed she is the great lady of Malaysia. Kepada Yang Berbahagia Datuk Tee Leong Yap, Ahli Lembaga Pengarah Universiti, kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Engineer Dr. Osman Abdul Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, merangkap pengerusi jawatankuasa penganjur, kepada semua Timbalan Naib Chancellor dan pegawai kanan Universiti, Div-Div kehormat yang saya tahu datang dekat jauh daripada Sarawak, daripada Sabah, I'm not so sure, saya belum recognize. Kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Madeline Burma, iaitu Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, para jemputan, warga UKM serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita berpeluang untuk bersama-sama berkumpul di majlis perasmian bangunan dan galeri Tun Fatimah Hashim di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Jadi betul kata Yang Berbahagia Datuk Seri Tan Sri Datuk Seri Dr. Sharifah Hapsah, saya macam-macam peristiwa nak datang ke sini, dan saya juga yang sama-sama menentukan tarikh ini, dan syukur Alhamdulillah I managed to come back in one piece. Saya ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Profesor Tan Sri and a whole lot of them that I think they were very worried about me. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua warga UKM dan keluarga Tun Fatimah Hashim kerana berjaya merealisasikan penamaan bangunan dan juga galeri Tun Fatimah Hashim. Hadirnya kita di sini bukan sahaja untuk merasmikan sebuah bangunan, tetapi lebih sebagai pengiktirafan dan penghargaan kita kepada Allahyarhamah Tun Fatimah Hashim, Seri Kandi Negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, Tun Fatimah Hashim adalah tokoh yang sangat dihormati oleh semua lapisan masyarakat, dari Perdana Menteri sampailah ke rakyat jelata. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak menyifatkan Tun Fatimah Hashim sebagai seorang tokoh pejuang yang begitu banyak berjasa kepada negara dan UMNO. Penamaan bangunan bersempena nama Tun Fatimah Hashim ini sangat wajar sebagai menghargai jasa, perjuangan dan sumbangan Tun sebagai pemimpin negara. Kerajaan Malaysia sangat menghargai jasa-jasa Tun dalam menyokong perjuangan mendapatkan kemerdekaan negara, membangunkan penglibatan wanita dalam politik, berkhidmat dalam pentadbiran kerajaan, menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, menyatu padukan pergerakan wanita negara dan meningkatkan kedudukan wanita. Selain itu, Tun telah membawa banyak pembaharuan dan perubahan dalam pergerakan kaum ibu UMNO. Tun Fatimah walaupun satu-satunya menteri wanita ketika itu, Tun lantang bersuara mempertahankan rakyat. Ketika menjadi menteri, Tun Fatimah melaksanakan pelbagai aktiviti dan program untuk kaum wanita, kanak-kanak, orang kurang upaya dan juga orang tua. Tun melakukan tugasnya tanpa mengambil kira agama, bangsa dan warna kulit. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, Tun Fatimah merupakan pengasas sambutan Hari Wanita Kebangsaan pada 25 Ogos setiap tahun. Sambutan ini bermula pada tahun 1962 yang bertujuan untuk menghargai sumbangan wanita dalam pembangunan negara. Tun Fatimah telah menjemput semua pemimpin wanita termasuk dari pihak pembangkang untuk membentuk satu jawatankuasa bagi menjayakan sambutan Hari Wanita. Ini menunjukkan semangat pemuafakatan
dan kerjasama dalam menjayakan sesuatu. Sehubungan dengan itu, satu usul untuk menggabungkan semua pertubuhan bukan kerajaan, cawangan wanita pertubuhan politik untuk berada di bawah satu gagasan telah membawa kepada penubuhannya Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia atau NCWO. Tun adalah salah seorang pengasas pertubuhan ini dan dilantik menjadi naib yang dipetua dan seterusnya yang dipetua dari tahun 1965 hingga 1989. Tun turut terlibat dalam kerja kebajikan dengan menjadi ahli Persatuan St. John Ambulance dan Women Institute. Sepanjang penglibatan dengan Bulan Sabit Merah, Tun telah berjaya melancarkan perkhidmatan 999 dan ambulans 24 jam dibantu oleh banyak pihak. Tun Fatimah adalah tokoh yang sangat mengambil berat akan perihal rakyat, terutama wanita dan kanak-kanak. Tun seorang yang mesra rakyat dan sangat mementingkan rakyat. Tun pernah berkata, rakyat merajuk, habislah kita. I think we still borrow her phrase until now. So make sure rakyat jangan merajuk. Ini menunjukkan betapa pentingnya rakyat kepada Tun. Tun menunjukkan semangat yang membara dengan mengambil tugas Ketua Pergerakan Kaum Ibu UMNO pada usia yang sangat muda, iaitu seawal 30-an. Dan tadi Datin memaklumkan kepada kita gambar, you all ada gambar juga kan? Yes. Dekat ni umur dia 25 tahun. Sorry, 35. Muda 35. So dia memang aktif dan Tun sanggup meninggalkan rumah tangga demi memperjuangkan rakyat. Berkat sokongan dan dorongan daripada ahli keluarga, malah anak-anak Tun, semua tugas sebagai menteri dan ketua kaum ibu UMNO dapat dilaksanakan dengan baik. Tun seorang yang dapat menyeimbangkan antara politik dan keluarga. Hebatnya Tun Fatimah ni, Tun dapat melakukan tugas seorang ibu dan menteri serta ahli politik dengan jayanya. Anak-anak beliau sudah menjadi antara nama besar di Malaysia. Atas hasil usaha Tun, kini rakyat amnya dan wanita khasnya dapat menikmati hasil perjuangan Tun. Tanpa usaha Tun, wanita mungkin masih dipinggirkan dan didiskriminasi jantina atau diskriminasi jantina masih berlaku. Ternyata Tun Fatimah Hashim adalah serikandi negara dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Tun Fatimah menerima banyak pingat dan anugerah, dan pingat pertama yang diterima adalah pada tahun 1958. Iaitu Bintang Panglima Mangkunegara. Sempena merayakan kemerdekaan pertama, Tun telah dianugerahkan. Anugerah ini yang membawa gelaran Tan Sri, seterusnya merupakan wanita pertama di negara ini yang mendapat gelaran tersebut. Di atas kegigihan dan kesungguhan Tun memperjuangkan hak-hak wanita, Tun telah dianugerahkan dengan ijazah kehormat Undang-Undang Universiti Melaya pada tahun 1975. Manakala darjah kebesaran Seri Setia Mahkota dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2003 yang membawa gelaran Tun, serta anugerah Merdeka pada tahun 2009. Malahan Avon menamakan salah satu anugerahnya sebagai Anugerah Wanita Cemerlang Tan Sri Fatimah Hashim yang diberikan kepada wanita-wanita yang berjasa kepada negara dalam bidang masing-masing. Sebagai seorang menteri juga, saya dapat merasakan betapa hebatnya seorang insan bernama Tun Fatimah Hashim ini. Sikap rendah diri, tegas, penyayang, mesra rakyat, kreatif, berjiwa rakyat, bijak dan berpandangan jauh serta meticulous. Semua ini perlu ada
dalam seorang pemimpin yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Sememangnya Tun Fatimah Hashim bukan calang-calang orang. Membaca kisah dan perjuangan Tun membuatkan saya meremang dan merasakan betapa kerdilnya saya berbanding Tun. Sesungguhnya hanya Allah yang dapat membalas budi dan jasa baik Tun. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pada 9 Januari tahun 2010, Tun Fatimah Hashim telah meninggal dunia di kediamannya. Malaysia telah kehilangan sebutir pemata yang cukup berharga. Walaupun Tun telah meninggalkan kita, namun roh dan semangat Tun akan terus hidup dalam masyarakat kini. Sumbangan, jasa serta bakti yang dilakukan oleh Tun Fatimah adalah sangat bererti untuk generasi seterusnya, malahan tidak terkira nilainya. Penamaan bangunan dan galeri Tun Fatimah amat kecil maknanya sebagai penghargaan kepada Serikandi Negara kalau dibandingkan dengan sumbangan dan bakti Tun kepada negara. Sangatlah bertepatan supaya generasi muda dan generasi akan datang dapat melihat sendiri perjuangan Tun Fatimah ini serta dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada perjuangan beliau. Tun Fatimah sememangnya Serikandi yang tidak dapat dicari ganti, dan perjuangan Tun kini disambung oleh tokoh-tokoh wanita yang tidak kurang hebatnya. Saya sendiri berharap dapat mencontohi keikhlasan dan kepimpinan Tun dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang menteri. Semoga dengan tertubuhnya galeri ini, orang ramai dapat menjadikan Tun sebagai role model dalam menjalankan tugas tanpa mengira apa jawatan kita. Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Universiti Kebangsaan Malaysia kerana berjaya membangunkan bangunan dan galeri Tun Fatimah Hashim, dan jutaan terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat bagi merealisasikan majlis perasmian ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk menjemput yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selepas ini, sama-samalah kita melawat dan mengunjungi galeri Tun Fatimah ini agar kita dapat mengenali dan mendalami perjuangan tokoh negara kita. Dan saya juga sangat-sangat berharap, iaitu saya mempunyai harapan yang begitu tinggi juga kepada UKM yang telah mengadakan special seat ini kepada untuk pengurusan siswazah bagi wanita, kepimpinan wanita, dan saya juga sangat berharap agar kita pergunakan chair ini sebagai kita menganjur atau mengadakan bermacam-macam aktiviti dan juga mengadakan bermacam-macam research. Dan insyaAllah Profesor Tan Sri dari segi peruntukan tu will discuss budget is coming, dan kita akan masukkan supaya ianya menyerlah dapat kita gunakan dan untuk menjaga sesuatu yang kita boleh network. Kita sama-sama telah kembali, saya juga telah menghadiri satu conference iaitu di kalangan menteri-menteri wanita Commonwealth countries, dan ini satu daripadanya yang boleh kita tonjolkan di dalam kita mengadakan banyak networking or bilateral bersama dengan pemimpin atau menteri-menteri wanita yang ada bukan sahaja di negara Commonwealth tetapi di seantero dunia, insyaAllah. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya, adalah pantun ni. Orang ni memang boleh tahan buat pantun lah. Jadi pantunnya macam ini. Emas dan perak penaik seri, jadi hiasan si gadis sunti. Fatimah Hashim nama diberi, Serikandi Negara tiada ganti. Jadi itulah betapa tingginya kita meletakkan seorang pejuang Serikandi Negara. Jadi dengan kata-kata demikian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan bangunan Tun Fatimah Hashim dan galeri Tun Fatimah Hashim
pada hari ini dengan rasmi. Sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Haji Rohani di atas penyempurnaan upacara perasmian sebentar. Sebagai tanda penghargaan kepada keluarga Tun Fatimah Hashim di atas sumbangan dan kerjasama sehingga tertubuhnya Galeri Tun Fatimah Hashim di UKM, Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Rohani Haji Abdul Karim untuk menyampaikan cenderamata kepada wakil keluarga Tun Fatimah Hashim yang berbahagia Datuk Mariam Abdul Kadir. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Mariam untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Menteri. Majlis diteruskan dengan upacara penyampaian cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Haji Rohani. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Sharifah Hafsah untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk. Terima kasih diucapkan atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Megah semusim pohon cemara tumbuh merimbun di tepi tanjung. Tun Fatimah Hashim Sri Kandi Negara, sekalum budi jasamu disanjung. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan.
Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.